Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadrat Ibnu Abud rahmatullahi alaih meriwayatkan bahawa pada suatu kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Mahukah aku menceritakan kepada kamu kisahku dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi di antara seluruh ahli keluarga?" Aku berkata, "Silakan." Beliau berkata bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sendiri mengisar gandum sehingga bekasnya jelas kelihatan di telapak tangannya. Ia sendiri membawa geriba berisi air sehingga bekasnya jelas kelihatan di dadanya. Ia sendiri menyapu rumah sehingga pakaiannya menjadi kotor. Sekali hamba-hamba lelaki dan perempuan dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepadanya, "Alangkah bagusnya sekiranya engkau pergi dan meminta seorang hamba daripada baginda sallallahu alaihi wasallam." Tanpa banyak bicara, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa itu ramai orang berada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kembali ke rumah. Pada keesokan harinya, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri mengunjungi rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan bersabda, "Kemarin kamu datang ke rumahku. Adakah kamu mempunyai sesuatu hajat?" Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha terdiam, tidak berkata apa-apa kerana malu. Aku, yakni Ali radhiyallahu anhu, berkata, "Wahai Rasulullah," dia sendiri mengisar tepung sehingga berbekas tangannya. Dia sendiri membawa geriba air sehingga bekasnya jelas di dadanya. Dan dia sendiri menyapu rumahnya sehingga pakaiannya menjadi kotor. Oleh kerana kemarin beberapa orang hamba sahaya dibawa kepada Tuan, akulah yang menyuruh dia pergi dan merayukan halnya kepada Tuan, dan seterusnya meminta seorang khadam supaya bebanannya menjadi ringan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Fatimah, takutlah kepada Allah dan tunaikan hak-haknya dan buatlah kerja rumahmu serta ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini adalah lebih baik daripada seorang khadam." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aku redha dengan penentuan Allah dan anjuran Rasulnya." Hadis yang lain mengisahkan cerita yang serupa, bahawa dua orang saudara sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam bersama putri baginda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengadu hal mereka kepada baginda, lalu meminta seorang khadam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk memberikan khadam-khadam itu, maka anak-anak yatim yang bapa-bapa mereka telah gugur syahid dalam peperangan Badar lebih utama. Aku berikan kepada kamu yang lebih baik daripada khadam, iaitu selepas tiap-tiap salah adalah kamu ucapkan Subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Ini adalah lebih baik daripada seorang khadam. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyuruh keluarga dan kaum kerabatnya secara khusus supaya membaca kalimah-kalimah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa baginda menyuruh isteri-isterinya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali ketika mereka hendak tidur. Dalam hadis yang tersebut di atas, di sebalik kerumitan dan kesukaran duniawi, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kalimah-kalimah itu. Sebabnya adalah jelas bahawa seorang Islam tidak perlu menghiraukan kerumitan dan kesukaran dalam kehidupan dunia, tetapi adalah perlu baginya sentiasa memikirkan tentang kehidupan serta kemewahan di akhirat. Antara itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memalingkan perhatian daripada penderitaan dan kesukaran dunia yang terbatas kepada memberi tumpuan ke arah menambahkan bekalan untuk kehidupan akhirat. Adalah jelas bahawa kalimah-kalimah ini akan memberi manfaat yang amat banyak di akhirat, dan perkara ini telah pun disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian mungkin juga untuk memberitahu bahawa sebagaimana Allah Ta'ala meletakkan manfaat dan keuntungan akhirat pada kalimah-kalimah tersebut, demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan manfaat-manfaat dunia. Banyak dikatakan dalam firman Allah Ta'ala dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan di dunia juga di samping keuntungan di akhirat. Antara itu disebutkan dalam sebuah hadis bahawa makanan para malaikat akan menjadi makanan bagi orang mukmin ketika munculnya Dajjal, iaitu ucapan subhanallah dan seumpamanya. Sesiapa yang sentiasa mengucapkan kalimah-kalimah itu, maka Allah SWT akan menghilangkan penderitaan laparnya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa seseorang itu boleh hidup di dunia ini hanya dengan zikrullah, tanpa makan dan minum. Pada zaman Dajjal, kelebihan ini akan dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap orang mukmin secara umum. Maka pada masa ini pun tidaklah sukar bagi Allah SWT untuk memberi nikmat tersebut kepada hamba-Nya yang khusus. Oleh itu, peristiwa-peristiwa yang begitu banyak yang menceritakan tentang ahlullah yang makan hanya sedikit makanan atau tidak makan langsung untuk beberapa hari adalah tidak boleh disangkal dan tidak boleh didustakan. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa jika berlaku kebakaran di sesuatu tempat, maka hendaklah bertakbir serta melaungkan takbir, yakni melaungkan Allahu Akbar sebanyak mungkin. Niscaya api itu akan terpadam. Disebutkan dalam kitab Al-Hins Ul-Hasin, pekerjaan yang berat dan hendak menambah tenaga dan kekuatannya, maka hendaklah dia membaca semasa hendak tidur subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, atau ketiga-tiga kalimah itu 33 kali setiap satunya, ataupun mana-mana satu yang dikehendaki 34 kali dan yang lainnya 33 kali. Oleh kerana terdapat berbagai bilangan dalam berbagai hadis, maka semua bilangan itu disebutkan di sini. Hafiz Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi berkata, hadis yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimah-kalimah itu kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sebagai ganti khadam, menunjukkan bahawa jika seseorang mengamalkan zikir tersebut secara berterusan, maka dia tidak akan merasai letih ketika dia mengerjakan pekerjaan yang berat. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi berkata, jika dirasai kepayahan sedikit, maka kepayahan itu tidaklah akan mendatangkan kemudaratan kepada badan. Mula Ali Qari rahmatullahi alaihi menulis, amalan itu adalah mujarab sekali. Telah terbukti melalui pengalaman bahawa dengan membaca tasbih-tasbih itu sebelum tidur akan melenyapkan kepayahan dan menambahkan kekuatan. Allama Suyuti rahmatullahi alaih telah menulis dalam kitabnya Mirqat Us-Sa'ud bahawa tasbih-tasbih tersebut adalah lebih baik daripada seorang pembantu, sama ada dari segi akhirat atau dunia. Dari segi akhirat ialah manfaat dan keuntungan yang diperoleh daripada kalimah-kalimah tersebut di akhirat adalah lebih banyak berbanding dengan manfaat yang diperoleh daripada seorang pembantu di dunia ini. Sementara dari segi dunia pula ialah kekuatan dan kesungguhan yang terhasil daripada tasbih-tasbih tersebut untuk melakukan kerja adalah lebih banyak berbanding dengan kekuatan yang ada pada seorang pembantu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa terdapat dua amalan, jika ada sesiapa mengamalkannya maka pasti akan memasuki syurga. Kedua-dua amalan itu sangat mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Pertama ialah membaca tasbih-tasbih tersebut sebanyak 10 kali setiap satu selepas setiap solah, yang jumlah bacaannya hanya 150, tetapi dalam timbangan amalan akan dikira 1500 hasanah. Amalan kedua ialah semasa hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Jumlah bacaan tersebut hanya 100 kali, tetapi pahala yang diperoleh ialah 1000 hasanah. Seorang lelaki bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa sangat sedikit orang yang beramal dengan amalan tersebut? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu solat syaitan akan datang dan dia akan mengingatkan berbagai pekerjaan, dan pada masa tidur pun dia akan datang dan mengingatkan berbagai urusan, sehingga tasbih itu tidak dibaca. Satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam hadis di atas ialah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan ketua kepada wanita di syurga dan putri kepada penghulu seluruh manusia di dunia dan akhirat pun mengisar gandum dengan tangan beliau sendiri, sehingga tapak tangan beliau berkematu. Beliau sendiri menyapu dan mengemas serta membuat semua kerja rumah yang lain
sehingga pendek kata semua kerja rumah dibuat oleh beliau sendiri. Adakah wanita kita melakukan kerja rumah dengan tangan mereka sendiri sebanyak itu, atau sebahagian daripada itu? Sebenarnya kehidupan kita jauh daripada kehidupan orang yang kita berbangga menjadi pengikutnya. Sepatutnya sebagai pengikut kita yang melakukan kerja-kerja sedemikian lebih daripada mereka. Malahnya kita sangat jauh daripada segala yang telah mereka lakukan. Para sahabat aku sekalian, amalan ini adalah amalan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini akan mustajab, penerimaannya akan datang apabila diamalkan secara istiqamah. Allah akan kurniakan kekuatan tenaga, keuntungan di akhirat. Kekuatan tenaga bertambah menjadi sebagai ada satu orang pembantu yang membantu dalam setiap kerja buat urusan-urusan kita. Wallahu alam. Semoga ia jam memberi manfaat. Sampai bertemu lagi di siaran-siaran yang akan datang. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna